Silakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz, kita dah habis sampai ayat 100. Okey. Ya, 100 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini walaupun kelewatan ya hampir setengah jam lebih, namun Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kekuatan pada hati kita untuk kita bersabar, untuk kita meneruskan pengisian kita pada pagi ini. Rahmat dari Allah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang dimaklumkan, insya-Allah pada pagi ini kita akan memasuki ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 telah pun kita pelajari pada minggu lepas. Maknanya kita akan masuk ayat yang ke-100 ke atas. Pada minggu lepas, kita telah menutup pengisian tadabbur surah Al-Mu'minun ini adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bagaimana permintaan orang-orang yang mereka ini sampai kepada ajalnya, mereka minta untuk dikembalikan. Mereka minta supaya mereka diberi waktu yang lain untuk mereka melakukan amal soleh. Kita sudah sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan, pertama, Allah tidak menunaikan apa yang mereka minta, tetapi Allah juga menyatakan bahawa ada pemisah yang memisahkan antara alam barzakh dengan alam dunia. Jadi, pemisah itulah digunakan kepada perkataan barzakhun. Jadi, kita terus kepada ayat yang ke-101. Ayat yang ke-101, Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa kita semua pergi melihat, merasai, menghayati alam selepas daripada alam barzakh. Maknanya ayat 101. Okey. Siapa yang ada Quran terjemahan, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 348. Muka surat 348 ayat 101 yang merupakan ayat yang berada pada baris yang ke-11. Ya, muka surat 348. Okey, saya paparkan ayat tersebut dengan kejap ya. Okey. Ayat nombor 101. Okey, tuan-tuan nampak tak apa ayat yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan? Nampak Ustaz? Okey. Jadi ayat 101 ni adalah sambungan kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-100. Sambungan bermaksud ayat 101 menyambung peristiwa
alam yang berikutnya, iaitu alam akhirat. Jika kita ingin mengumpulkan, maksudnya kalau kita nak kumpulkan ayat-ayat dalam suratul Mu'minun untuk diletakkan topik atau tema tertentu, bermula ayat 101 sehingga ayat 114, 101 sampai ayat nombor 114, ia berkaitan dengan alam akhirat. Ia berkaitan dengan alam akhirat. Kalau sebelum ini kita belajar tentang topik kerasulan, dan kalau kita belajar sebelum itu lagi, kita belajar topik tentang uluhiyah Allah. Kan? Allah tidak mempunyai anak, Allah itu tidak ada sekutunya. Seperti mana ayat yang kita dah belajar pada ayat nombor 91 sampailah ayat nombor 92. Ayat 93 sehinggalah ayat nombor 97 sampai ayat nombor 98, topik berkenaan dengan kerasulan. Ayat nombor 99 sampailah ayat nombor 100, dia berkaitan dengan manusia yang telah sampai kepada mereka dakwah. Kita telah cerita bahawa mereka menyesal. Kemudian ayat nombor 101 sehinggalah 114, ia berkaitan dengan alam akhirat. Inilah pendekatan yang digunakan dalam surah-surah Makkiyah, surah-surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Sebab surah Al-Mu'minun dia adalah surah Makkiyah. Kalau surah Al-Quran itu adalah surah Makkiyah, maka kita akan menemui 3 rukun iman yang selalu diulang-ulang. Yang pertama, berkenaan dengan ketuhanan. Yang kedua, berkenaan dengan kerasulan. Dan yang ketiga, berkenaan dengan hari kiamat. Dan kita jumpa pendekatan itu pada ayat-ayat yang telah pun kita pelajari minggu lepas, 2 minggu sebelum ini, termasuklah hari ini. Okay. Jadi kita pergi kepada ayat nombor 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis sur. Kemudian apabila nufikha telah ditiup fis sur. Sur asalnya merujuk kepada al-qarnu, iaitu tanduk. Jadi as-sur sebenarnya adalah al-qarnu, iaitu tanduk. Tanduk digunakan untuk mengeluarkan bunyi. Maka kalau nak keluar bunyi pada tanduk itu, ia perlu ditiup. Maka tiupan itu dia berada pada kalimah nufikha. Jadi terjemahan ayat untuk memberikan faham diterjemahkan ditiupnya sangka kala. Maknanya akan keluar satu bunyi yang sangat kuat. Yang bunyi itu dinamakan sangkakala,
dari bahasa yang kita selalu gunakan. Okey. Sangkakala pada ayat ini adalah sangkakala yang terakhir. Dia adalah sangkakala yang terakhir. Sangkakala yang terakhir ini merujuk kepada sangkakala yang kedua ataupun sangkakala yang ketiga. Macam mana kata 2 dan 3? Maksudnya begini. Tiupan sangkakala ini telah berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Yang mana para ulama tafsir mengatakan ada yang kata sangkakala itu 3 kali, ada mengatakan sangkakala itu 2 kali. Sebab itu saya katakan pada ayat nombor 101 ini, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ merujuk kepada sangkakala yang terakhir. Okay. Apabila ditiup sangkakala yang terakhir, apa yang berlaku? فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat yang dikaitkan dengan pertalian kerabat sesama mereka. Jadi pada hari itu tu maksudnya yauma idzin, pada hari itu. Kita jumpa perkataan ansaba. Ansaba tu maksudnya nasab. Nasab. Maksudnya pertalian kerabat lah. Hubungan kekeluargaan di antara mereka. Maknanya ayat ni Allah nak bagi tahu nanti di hari akhirat, setelah ditiup sangkakala yang terakhir, maka pada waktu itu tak ada guna lagi pertalian, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat di antara mereka. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu wala yatasaalun, dan mereka juga tidak sempat untuk bertanya-tanya. Tak sempat dah nak bertanya-tanya. Bertanya-tanya tu bertanya apa? Bertanya tentang macam mana keadaan kau ni. Maksudnya mereka dah tak sempat nak bersembang dah. Mereka dah tak sempat untuk bertanya nasib dah. Sebab masing-masing buat apa? Masing-masing memikirkan keadaan diri sendiri. Dah tak tepat saja dah. Kau rasa macam mana ni? Kau macam mana kau hadapi? Dah tak ada dah. Wala yatasaalun. Okey. Kita jelas tentang ayat mereka tidak sempat bertanya-tanya. Kenapa? Kerana masing-masing memikirkan keadaan diri sendiri. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari ayat lain di dalam surah lain yang ada kaitan, ada persamaan, macam ayat 101 ni, banyak ayat dia. Antaranya kita boleh tengok dalam surah Abasa contohnya. Kalau kita tengok dalam surah Abasa ayat 34 dengan ayat 36. Kita ayat 34 dengan ayat nombor 36 surah Abasa. Surah Abasa ni surah, kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, surah Abasa.
Okey, cuba tengok ayat 34 dengan ayat nombor sampai 36. Dalam Al-Quran, dia berada pada muka surat 585. Muka surat 585, bermula ayat 34 dan 36, tuan-tuan akan menemui di sana hari akhirat ini masing-masing membawa diri sendiri. Itu kalau dalam surah Abatha. Okay, kalau kita bacalah satu contoh, kita baca ayat nombor 34. Ya, muka surat 585 dalam surah Abasa, Allah mengatakan, Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu, manusia itu lari dari saudaranya. Kemudian Allah sambung lagi, wa ummihi wa abih, dan pada hari itu juga mereka melarikan diri daripada ibu dan bapanya. Sampailah kepada ayat nombor 36. Kalau kita baca sambungkan lagi ayat nombor 37, Allah bagi jawapan. Kenapa nanti manusia ni dia dah tak sempat lagi nak bertanya-tanya? Ya tasa'alun, kita nak kuatkan maksud dia tak bertanya-tanya lagi. Kenapa? Kerana masing-masing nak bawa diri masing-masing. Dah tak sempat dah bersembang dengan adik-beradik dia, ayah dia, emak dia, ya kan? Saudara mara dia, anak dia, dia tak sempat dah. Sebab apa? Sebab ayat 30, ayat nombor 37 surah Abasa, Allah ada menyebutkan likulli mri'im minhum yawma izin sya'nui yughni. Tengok dalam surah Abasa, catat ya. Surah Abasa ayat 37, Allah memberikan jawapan. Kenapa manusia ni dia tak peduli dah adik-beradik dia? Hatta kalau dia nampak mak dia pun, dia nampak ayah dia, dia nampak isteri dia, dia nampak anak-anak dia, dia tak sempat lagi untuk ia tasa'al. Bertanya-tanya, kenapa? Kerana ayat nombor 37 mengatakan setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan dia. Sibukkan dia tu urusan apa? Dia duk fikir tentang apa pahala dia, apa dosa dia, macam mana amal dia. Okey, tuan-tuan jelas tentang yatasa'alun. Okey. Tuan-tuan, walaupun kalau kita nampak, kita boleh kenal orang pun tidak akan memberi ruang kepada kita untuk bertanya khabar. Jadi saya bawa satu contoh saja ayat yang menguatkan kenapa mereka tak sempat nak bertanya-tanya. Kenapa? Kerana pada hari itu masing-masing duk fikir tentang diri sendiri. Dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, ayat surah Abasa tadi memberikan kepada kita juga jawapan bahawa dah tak guna lagi dah pertalian antara anak dengan ibu, ibu dengan ayah dan sebagainya. Dah tak diguna dah nasab kat situ. Dah tak ada guna lagi pertalian. Sayang macam mana sekalipun, rapat macam mana sekalipun, di hari akhirat tidak boleh seseorang menolong seseorang yang lain. Kenapa? Kenapa? Okay, secara umumnya itulah maksud dia. Kenapa? Kenapa tak boleh kenapa tak boleh bagi manfaat? Kenapa tak boleh tolong ringankan dosa ke? Kan? Tolong
tolong supaya matahari dapat payung mereka. Kenapa? Okey. Kalau kita nak cari jawapan dia, kita boleh gunakan ayat lain untuk mencari jawapan. Kenapa pertalian hubungan kekeluargaan, kerabat ni tak boleh diguna pakai lagi di hari akhirat? Okey. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan catat surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, surah yang ke-82, ayat yang terakhir sekali, iaitu ayat nombor 19, muka surat 587. Surah Al-Infitar, muka surat 587. Okey. Saya kena tunjukkan juga ayat tu sebenarnya. Kan tidak jenuh mencari mana pula surah Al-Infitar ni. Okey, saya tunjukkan ayat dia sekejap. Okey, jumpa tak ayat dia? Okey. Kita baca ayat last sekali Allah bagi jawapan. Kan? Kenapa hubungan pertalian kekeluargaan tak boleh diguna pakai lagi? Okey, ayat 19 memberikan jawapan. Yawma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Wal amru yawma idzil lillah. Dan segala urusan pada hari itu ianya adalah milik Allah. Allah lah yang punya kiamat tu. Itu yang kita kata Maliki Yaumiddin. Ataupun dibaca Maliki Yaumiddin ataupun dibaca Maliki Yaumiddin. Yang memiliki, pemilik hari kiamat, jawapannya adalah Allah. Yang menguasai hari kiamat itu adalah Allah. Jelas? Maknanya yang boleh tolong kita, jawapannya adalah Allah. Hubungan kekeluargaan tidak lagi boleh dimanfaatkan. Okey, jelas tak tuan-tuan puan? Okey. Saya nak tunjukkan lagi kepada tuan-tuan dan puan. Dalam Quran, nak tanya, dalam Quran ada tak Allah bagi contoh? Kalau kata, ada tak contoh spesifik hubungan kekeluargaan ni tak boleh diguna pakai? Allah bagi contoh spesifik manusia tu. Pernah jumpa tak ayat dia? Pernah jumpa? Okey, kita tengok surah At-Tahrim. Surah yang terakhir dalam juzuk 28. Kita tengok. Contoh dia, semua orang tahu kisah ni. Kisah apa? Dua perempuan bagi kedua isteri para nabi alaihimussalatu wassalam. Okay, surah Tahrim, surah nombor 59. Tuan-tuan boleh jumpa pada muka surat 561. Muka surat 561, ayat yang nombor 10. Ayat nombor 10, muka surat 561, surah At-Tahrim, Allah memberikan kepada kita contoh yang spesifik. Walaupun hubungan rapat, tidur sekatil lagi. Siapa dia? Suami, isteri. Suami pun tak boleh tolong isteri. Isteri pun tak boleh tolong suami. Nak tengok, betul tak?
Kita tengok contoh ni. Siapa dia suami yang tak boleh tolong isteri dia? Iaitu Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Lut alaihi salam. Kalau kita baca ayat nombor 10, Allah mendatangkan kepada kita satu contoh. Allah nak buat perbandingan orang yang kafir dengan orang yang beriman. Allah mengemukakan satu contoh orang-orang yang kafir. Siapa dia? Imra'at Nuh, isteri Nuh, wa imra'at Lut, isteri Nabi Allah Lut. Kenapa mereka berdua ni? Kerana mereka itu kafir. Mereka ini siapa? Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka berdua di bawah jagaan dua orang hamba yang saleh daripada hamba-hamba kami. Tapi mereka ni jadi apa? Allah kata, وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Allah kata, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dekat sini bukti yang paling dekat kita boleh jumpa bahawa walaupun suami dia itu Rasul, isteri tidak boleh menumpang manfaat faedah daripada suaminya Rasul kalau mereka itu kafir. Maknanya Nabi Nuh dengan Nabi Lut, dia tidak boleh membawa isteri mereka keluar daripada api neraka. Tak boleh tolong, jangan ke masuk neraka, tak boleh. Walaupun dia seorang Rasul. Ada satu contoh lain. Suami dia jahat, tapi dia baik. Kan? Hubungan kekeluargaan, hubungan pun tak boleh memberikan impak kepada orang yang saleh seperti mana kisah isteri Firaun. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan jelas pada keterangan ayat 101 yang telah pun kita bacakan tadi. Okey, mudah je untuk kita faham. Okey. Apa pelajarannya? Yang paling penting kena tahu. Apa pelajarannya yang kita boleh ambil daripada ayat nombor 101? Apa yang kita dapat i'tibar? Apa petunjuk ayat tu yang kita boleh jadikan sebagai panduan? Boleh kongsikan. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Berdasarkan ayat 101 tu. Apa kita dapat belajar? Maknanya dekat dunia ni kita kena sediakan diri kita dengan amal soleh, bekalan untuk diri sendiri. Maksudnya kita dekat dunia ni kita kena bergantung dengan amal diri sendiri. Kita tak boleh harap siapa? Manusia lain. Berbeza dengan Rasulullah, itu kita cerita kemudian nanti. Tak boleh. Kita hantar anak kita pergi tahfiz. Oi, tahfiz, dia pergi hantar anak dia. Belum tentu anak dia tu yang hafal Quran boleh tolong emak dia. Kalau Rasul pun tak boleh tolong isteri dia, apatah lagi kalau kita orang yang biasa. Jika kita tak beriman. Nah, kalau anak beriman, mak dia beriman, itu kita cerita bab lain nanti. Dia ada perkara yang Allah memberikan pengecualian. Tapi nak menunjukkan bahawa secara umum tak boleh. Mentang-mentang anak kita ni
anak kita ni kiai, anak kita ni ulama, kan? Kita kata 100% anak tu boleh tolong kita. No, tak. Kerana di akhirat tidak ada lagi pertalian kerabat. Dia berbeza nanti waktu kita bincang dekat syurga. Waktu kita bincang nanti isu dalam neraka. Yang ini kita kata sepanjang permulaan daripada bangkit daripada kubur sampailah nak pergi kepada penghisapan. Okey, jelas dekat situ. Okey. Apa yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup kita yang boleh bantu kita sebenarnya nanti sampai hari akhirat? Jawapannya adalah amal soleh, kan? Ingat tak? Ada satu surah dalam Quran, saya sebut bahasa Melayu dia. Mungkin tuan-tuan tahu kot ayat dia, saya nak tengok. Tuan ingat tak ayat tu? Yang Allah Ta'ala kata macam ni. Allah Ta'ala kata, harta anak-anak perhiasan dunia. Tetapi yang kekal. Dalam suratul Kahfi. Tetapi yang kekal, yang menjadi harapan yang besar bagi kita adalah amal salih. Al-Kahfi ayat 46. Al-Kahfi ayat nombor 46. Al-malu wal-banun zinatul hayati dunya wal-baqiyatus salihatun khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Betul tak ayat dia begitu? Sebab tu ayat tu kalau boleh ingat makna dia, pengajaran dia. Jadi waktu kita ada harta, ingat harta ni tak boleh tolong aku nanti di hari akhirat kalau aku tak gunakan ia pada jalan yang benar. Anak-anak kita berjaya macam mana sekalipun, hebat macam mana sekalipun di dunia, tidak akan boleh menolong kita kalau bukan di atas dasar keimanan. Tapi kita perlu bergantung kepada diri sendiri. Kalau nak tahu yang lebih jelas lagi lah, contoh lain yang kita kena tolong diri sendiri adalah kisah hadis syafaat. Kita dah pernah dengar kan hadis yang manusia pergi mencari rasul-rasul di akhirat tu. Yang ketika mana matahari terik di atas kepala, mereka pergi mencari Nabi, jumpa dulu Nabi Adam. Nabi Adam cakap, aku hanya fikir diri aku je. Jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa. Semua cakap, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nampak tak dalam perempuan? Melainkan Nabi SAW, Allah beri izin kepadanya syafaat. Ini menunjukkan kepada kita. Kenapa saya kena tekankan bab ni? Kerana nanti ayat 102, Allah menggunakan perkataan muflih. Nanti kita akan terangkan dekat perkataan muflih. Okey, faham tak ayat 1-1? Jadi kena beramal. Tak boleh kita mengharapkan orang lain. Okay. Jadi kita terus pergi kepada ayat 102. Okay, ni dia nak masuk kepada penutupan juga ya, kepada surah Al-Mu'minun. Okay. Ayat 102, Allah memperincikan apa lagi yang akan berlaku. Kejap. Apa lagi? Bateri saya macam habis kabel. Okey. Sekejap tuan-tuan puan ya. Sekejap. Saya bateri sekejap.
Kita sambung semula. Bismillah. Okey, boleh dengar suara saya dengan baik? Boleh ya? Boleh Ustaz, boleh. Boleh, alhamdulillah. Sekejap ya. Sekejap. Okey, saya nak mencari. Sekejap. Boleh dengar kan? Okey. Sekejap ya. Okey, kita sambung kepada ayat tadi. Mana pula ayat tadi tu? Okey, bismillah. Okey, kita masuk ayat nombor 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu." Maka sesiapa yang berat mawazinuhu, timbangannya. Mawazin tu sebenarnya merujuk kepada banyaknya bagi al-mizan. Okey. Maka sesiapa yang berat timbangan, timbangan situ merujuk kepada timbangan amal baiknya, okey, faulaika, maka mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya. Okay. Orang-orang yang berjaya dalam ayat 102 ni adalah berjaya dari sudut apa? Berjaya dari sudut apa? Mereka berjaya kan? Mereka lah orang-orang yang berjaya. Berjaya dari sudut apa? Apa yang mereka dapat? Masuk syurga, Ustaz. Berjaya mereka dapat masuk Syurga. syurga. Okey. Mereka berjaya dapat masuk syurga. Okey. Jawapan dia, macam mana kita boleh kata berjaya dia masuk syurga? Ada tak ayat lain yang menekankan dari sudut makna tu? Mereka berjaya kan? Mereka masuk syurga. Ada tak ayat lain yang sama bunyi macam ayat 102 ni? Ingat tak? Ayat lain yang sebut pasal timbangan. Ingat balik. Surah yang sangat menakutkan kita. Nama surah tu Al-Qari'ah. Tentang neraka Hawiyah tu ke, Ustaz? Kalau kita baca, sebab dalam ayat ni Allah kata mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berjaya dapat apa? Mereka percaya bentuknya bagaimana? Maka jawapannya, kalau kita rujuk pada suratul Qari'ah, ayat nombor 6. Surah yang ayat nombor 6, muka surat nombor 600. Surah yang ke-100, kan? Surah yang ke-100. Surah ke-101, maafkan saya. Surah nombor 101 Al-Qari'ah, kita akan jumpa ayat nombor 6 dengan 7. Jadi tulis dekat nota tu. Ayat 102 Suratul Mu'minun, jawapannya ada pada ayat nombor 6 dengan ayat nombor 7. Kalau kita baca dekat Suratul Qari'ah, sama bunyi macam faman thaqulat mawazinu. Allah kata fa'amma man thaqulat mawazinu. Sama tak macam faman thaqulat mawazinu? Sama maknanya. Okey. Tapi ayat nombor 7 dalam Al-Qari'ah, Allah tak kata mereka orang yang berjaya, tetapi Allah menyebutkan apakah kerjayaan mereka. Allah mengatakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Mereka berada dalam kehidupan yang senang, lenang,
kehidupan yang sangat mereka berpuas hati. Jawapan dia apa? Adalah syurga. Okey. Jadi saya nak tekankan maklumat tu untuk menerangkan lagi apakah kejayaan yang orang yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada dosanya, mereka dapat aisyatir radiyah. Siapa yang dapat aisyatur radiyah, mereka itulah al-muflihun. Okey. Jelas? Okey. Sekarang kita bicarakan kenapa Allah guna perkataan al-muflihun. Okay. Sebelum ini, pernah tak kita jumpa perkataan muflihun di dalam suratul Al-Mu'minun? Pernahkah kita jumpa sebelum ni al-muflihun? Pernah tak? Ataupun samalah perkataan dengan al-muflihun? Ada tak? Diam je semua ni. Kenapa? Jawapan dia kita dah pernah jumpa. Ayat pertama kan? Qad aflaha. Qad aflaha. Samalah. Al-muflihun. Samalah. Qad aflaha. Aflaha. Dekat al-muflihun. Maknanya ayat 102 ni Allah Ta'ala mengulangi sekali lagi tentang perkataan al-falah. Falah. Hayya 'alal falah. Itulah aflah. Itulah muflihun. Okay. Kalau kita baca dekat ayat ni, al-muflihun ni sebenarnya, kalau kita mendalami lagi perkataan muflihun tu apa? Okay. Kalau petani, dia panggil apa? Al-fallah. Petani. Orang yang berjaya, ada dia dapat kejayaan, falah. Apa persamaan al-fallah, petani, dengan orang yang mendapat kejayaan? Sama huruf yang digunakan. Berusaha, sama-sama berusaha. Okey. Orang yang bertani ni, boleh tak dia tengok aja? Dia kena bertani lah. Dia kena korek tanah, dia kena jaga pokok-pokok yang ditanam, dia kena laburkan duit nak upah buruh untuk apa, nak kena beli racun, nak kena ada baja. Maknanya petani tu dia tidak akan dapat hasil melainkan dia kena buat banyak perkara baru dia akan dapat hasil. Macam tu jugalah orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya dekat sini bukan orang yang hanya angan-angan saja. Tapi dia kena buat banyak perkara. Faham tak? Apa kaitan dengan ayat 101? Menunjukkan bahawasanya janganlah nak harapkan kaum kerabat nak tolong. Tak. Kau kena buat juga. Kau kena usaha banyak. Jelas tuan-tuan perempuan? Okey.
Okey, tuan-tuan dalam masa yang sama itulah yang kita belajar. Okey, kita nak hidup dalam kubur di hari akhirat, jangan kita harapkan orang lain. Dia punya teladan dia apa teladan dia? Kita dapat belajar dekat ayat 1-2 ni. Teladan dia apa? Apa ibrah dia? Ayat 1-2. Ayat 1-2 ni teladan dia adalah nak dapat jadi al-muflihun, maka kita kena banyakkan amal, usaha untuk beramal. Kalau kita nak kaitkan dengan ayat 101 yang sebelum tu, beramallah diri sendiri. Jangan tunggu orang lain yang akan tolong kita. Jangan harapkan orang lain. Kita yang kena beramal. Jangan kita bergantung kepada anak kita hafiz. 30 juzuk, kita tak boleh baca Quran. Kita harap mungkin ada orang berfikir anak aku dah hafiz, kan, dapatlah aku pahala syafaat Al-Quran. Belum lagi. Dia kena jadi al-muflihun, orang yang kena berusaha. Okey. Ayat nombor 103. Allah mendatangkan lawan kepada ayat 102. Ini biasa kita jumpa metodologi Allah Ta'ala menggunakan pendekatan menyebut sesuatu yang berlawanan. Ayat 103, kalau kita baca, A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa amman wa man khaffat. Khaffat maksudnya yang ringan. Saqulat lawannya khaffat. Mawazinuhu timbangan amal baiknya. Okay. Allah kata siapa yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika, maka mereka itulah alladzina, orang-orang khasiru anfusahum, yang merugikan diri mereka sendiri. Maka apabila amalnya itu ringan berbanding dengan amal buruknya, maka mereka itu fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Okey. Jadi kat sini. Jadi ayat 103 ni kita boleh faham lah. Ya, dia adalah lawan kepada watak ayat 102. Kalau ayat 102 mereka orang yang percaya, ayat nombor 101 mereka adalah orang yang rugi. Mereka sendiri telah merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Kenapa tak nak beramal? Kenapa tak nak banyakkan amal? Perkemaskan amal. Maka kalau dosa melebihi amal keburukan, amal baik, maka jawapannya adalah neraka. Jadi untuk mengetahui bagaimana perincian masuk ke dalam neraka, maka kita kena ambillah ayat yang sama dalam surah Al-Qari'ah. Kita baca, Allah mengatakan, mereka ini apa? فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Okay, نَارٌ حَمِيَةٌ. Jadi itulah ayat nombor 103. Jadi ayat nombor 102 dengan ayat nombor 103 ni, iktibar yang kita boleh ambil kalau kita diberi pilihan baca ayat ni kan,
kita nak jadi kumpulan yang mana satu? Kumpulan yang 102 ke kumpulan yang 103? 102 lah Ustaz. Okay, kita nak jadi 102. Okay. Jadi apabila kita memilih untuk menjadi kumpulan yang berada pada ayat 102, maka kita kata dah tadi, kita kena banyak beramal. Buat amal yang terbaik. Okay. Spesifik lagi, kita kena cari amal-amal yang boleh memberatkan timbangan. Ambil peluang, buat amal yang memang boleh memberatkan timbangan. Semua amal memang digunakan untuk memberatkan timbangan, baiklah. Sebab semua amal akan ditimbang. Tapi ada amal yang khusus yang dia boleh bantu untuk beratkan lagi amal pahala kita. Amal apa? Contoh, Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu adalah kalimah tasbih. Dengan memuji dan mengagungkan Allah. Yang Nabi kata, ada dua kalimah Allah suka, Ar-Rahman suka, mudah nak sebut dan boleh memberatkan timbangan. Okay, selain tu, apa lagi amal yang boleh memberatkan timbangan di hari akhirat? Apa lagi? Selawat Ustaz. Salawat. Salawat. Wallahu ta'ala a'lam. Secara spesifiknya, adakah disebut memberatkan? Wallahu a'lam. Yang tu saya tak ada jawapan. Tapi kalau kalau ada hadis yang boleh digantung, boleh disandarkan, nanti tolong maklumkan. Secara umum memang banyak kelebihan salawat dan salam tu. Tapi menyebut boleh memberatkan timbangan tu, saya wallahu a'lam. Mungkin saya tak jumpa. Kalau ada ni tolong kongsikan. Okay, amal lain macam amal apa? Sedekah. Macam amal kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah tu. Ingat tak kisah 100 orang, seorang lelaki yang Allah bawa kepada dia 99 buku amal dia. Dibentangkan sejauh mata memandang bagi satu buku. Tiba-tiba Allah timbang dengan satu kertas kecil je. Yang tertulis kalimah syahadah. Kalimah itu boleh memberatkan timbangan. Apa lagi yang boleh memberatkan timbangan? Antaranya adalah akhlak yang baik. Kita tetap pernah mempelajari tajuk tentang akhlak. Akhlak yang baik di antara amal yang boleh memberatkan timbangan. Itu secara spesifik lah. Okey. Kemudian, kita habislah ayat 102 dengan ayat nombor 103. Okey. Secara umumnya, itu yang dapat kita pelajari. Okey, sekarang kita nak pergi dekat ayat nombor 104. Okay, ayat nombor 104, Allah sambung cerita ayat 103. Tengok ya susunan ayat dia. Kalau ayat 103, Allah dah sebut tentang ada manusia, dia masuk ke dalam Jahannam. Kekal dia dalam Jahannam, iaitu api neraka Jahannam. Lepas tu ayat 104 Allah Ta'ala cerita mereka dalam neraka tu jadi apa? Apa yang berlaku kepada mereka? Satu contoh, Allah menyebut tentang ayat nombor 104. Apa yang berlaku kepada orang yang berada di dalam neraka? Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Talfahu wujuhahum. Api neraka itu membakar
muka mereka. Allah kata muka-muka mereka terkena api. Maksudnya telah dibakar oleh api. Apabila api itu membakar muka mereka, apa yang jadi? Wahum fiha kalihun. Kalihun. Maka mereka akan mempunyai muka yang hodoh, cacat. Maknanya mereka berada dalam keadaan yang sangat cacat. Muka dibakar. Maka mereka berada dalam keadaan yang cacat. Kata Allah, kalihun. Kalihun ni sebenarnya dia berasal daripada huruf kaf lam ha. Maksud dia macam ni. Ayat ni dalam satu ayat ni dia menghuraikan potongan ayat ni. Mula-mula ayat dia ni. Mula-mula ayat dia ni. Ayat yang ni adalah kesan dia. Kesan talfahu wujuhahum baru keluar ni. Maksudnya ayat-ayat ni dia panggil kesan dia. Kesan daripada talfahu wujuhahum. Kesan talfah, muka itu dibakar. Okay. Sebenarnya muka kalau kita baca dekat sini kan, saya muka. Okay. Kenapa Allah mengatakan yang dibakar itu adalah muka? Kenapa Allah sebut muka? Sebab muka ni satu tempat yang mulia lah, yang orang tengok, yang orang pandang. Jadi satu penghinaan lah kepada ahli neraka ni. Okey. Allah Ta'ala nak beritahu pada kita bahawasanya seperti mana Kak Liza bagi tahu tadi, okey, muka ni adalah wajah anggota yang orang selalu duk jaga. Betul tak? Kaki orang tak jaga sangat, tak ada orang lotion kaki tak, orang tak nampak kan, tapi yang dijaga apa? Muka dia dijaga. Kan? Tapi kenapa Allah sebut Allah sebut bakar muka? Kaki mereka tak kena ke? Ini dia panggil kaedah menyebut yang satu tapi membawa maksud keseluruhan. Ustaz, selalunya bahagian muka ni lah menunjukkan sombong, riak yang akan zahir kat muka. Jadi dari muka tu bermaksud hati kita. Hati tu akan melahirkan di wajah kita. Ada kaitan dekat situ. Okey. Ayat ni dia akan membawa maksud sebenarnya bukanlah muka je yang kena bakar. Okey, dia juga membawa maksud anggota tubuh badan lain pun kena bakar. Tapi kenapa sebut muka saja? Kerana muka itulah yang paling dijaga. Jadi, yang paling dijaga itulah yang Allah tak jaga. Dalam api neraka maksud dia. Maksudnya kalaulah muka itu paling dijaga, maknanya kalau muka pun sudah lagi tidak terjaga, yang lain-lain apatah lagi. Maksud dia macam tu. Ustaz, dalam Quran terjemahan Kak kan ditulis dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Ya, memang ada terjemahan dia sebut dengan muram dan bibir yang cacat. Maksudnya cacatlah pada muka-muka mereka. Ada ulama tafsir kata muka diorang ni memang buruk. Buruk kenapa? Ada yang mengatakan ahli neraka ni kan macam kita kan. Kalau kita makan jeruk, muka kita elok tak? Ada tak orang senyum dia makan jeruk? Oh, sweet je. Tak ada kan? Dengan muka-muka dia, awak muka lagu jadi jadi macam tu. Kan? Muka dia jadi tak elok kan? Sebab apa? Sebab dia rasa macam muka kalau kita makan benda masam kan? Masam sangat muka kita berubah kan?
Cuba tangkap gambar ketika muka tengah masam. Tengah tu. Kan berbeza. Ahli neraka ni, kan mereka kalau kita belajar, kan mereka ini, cuba kita tengok orang yang tengah tahan sakit. Muka kita jadi apa? Ada tak orang muka dia, elok je, tapi sebenarnya dia sakit. Susah juga kan nak carikan. Nah, jadi nak dikaitkan bahawa muka mereka ni, muka yang bentuk mencepik, muka yang macam menahan kepanasan, muka mereka kan, bayangkan kalau mereka makan azakum, mereka minum air yang panas, so muka tu kan berubah. Jadi kat situlah kita boleh katakan muka yang hodoh dan cacat. Memang Muka tu ada cermin, orang, Ustaz. Cermin perasaan. ya, muka tu adalah cermin kepada perasaan lah. Okey. Itu kita sudah sedia maklum. Tapi kat sini memang disebut muka. Memang disebutkan jelas pada mukanya. Seperti Puan sebut tadi, itulah ada kaitan dengan nanti kita akan baca mereka ni tarik muka, ada kaitan dengan sombong. Kan orang sombong ni jadi orang yang tak nak tengok orang kan. Nak pandang tentang mata pun rasa menyampah kan. So dia akan memalingkan muka. Ada kaitan juga sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala ni, kalau tempat kita nak bagi orang hina kan, daripada muka. Betul tak? Orang akan rasa hina, nampak pada muka. Betul. Jadi muka ni menjadi satu anggota yang di antara azab di neraka yang sangat ditakuti. Sebab muka ni dia melambangkan kemuliaan. Kan? Walaupun kau bayangkan, kalau kaki elok kan, kalau muka teruk ni, dia beza kan. Dia beza kalau kaki ni teruk kan, jerawat sini sana kan. Contoh, orang tak nampak. Tapi kalau muka elok, sebab tu muka ni dia menjadi satu objek yang Allah Ta'ala akan azab di hari akhirat. Okay, jadi itulah yang Allah sebut pada ayat nombor 104. Okey. Jadi kita kena sambung pada ayat nombor 106. Ayat nombor 105 105. Kita tutup dengan ayat 105. Boleh ke tuan-tuan puan-puan? Sikit saja lagi. Okey. Ayat 105 ni Allah memberikan kita jawapan. Kenapa mereka itu sampai begitu dahsyat? Mereka kekal dalam neraka jahanam. Muka mereka akan dibakar menjadi hodoh, menjadi cacat. Ayat 105 ni dia ada berkaitan dengan azab yang mereka terima. Dalam masa yang sama, okey, ayat ini Allah nak menerangkan tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi kita baca ayat 105. Alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah ayat-ayatku tutla selalu dibacakan, ditilawahkan kepada kamu, fakuntum biha tukadzibun. Okey, dalam masa yang sama kamu terus menerus mendustakan. Tukadzibun tu masih ada tasdid kat situ, menunjukkan bahawa perbuatan yang selalu istimrar dia, terus menerus mendustakan ayat-ayat ini. Okey. Sebenarnya tuan-tuan puan, saya nak tanya, ayat 105 ni jadi azab juga tak? Dia dipanggil azab macam dia macam torture, macam mereka di-torture dengan pertanyaan-pertanyaan ni. Betul tak? Kan mereka telah diazab, betul tak? Kan? Tiba-tiba ayat 105 tanya pula soalan kepada mereka. Bukankah ayat-ayatku telah dibaca kepada kamu sekalian? Jadi ayat ni juga sebenarnya kalau kita nak kaitkan
mereka ini sebenarnya ditoca dengan soalan-soalan yang memang mereka tu buat. Jelas ya? Ni dia panggil azab berbentuk emosi. Okay. Macam kita dah jatuh kan? Dah jatuh, kan dah cakap. Kan? Dah cakap, jangan lari. Dia dengar soalan tu pun dah macam, dah sakit dah. Okey. Okay. Kemudian, kalau kita baca pada ayat ni, okey. Dekat sini, kita jumpa tak? Ayat Quran itu bukan mereka, Allah kata bukan mereka baca, tapi dibacakan kepada mereka. Bukankah ayat-ayat aku selalu dibacakan? Maksudnya, ia telah disampaikan. Oleh siapa? Oleh Rasul kepada mereka. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa patut tak mereka kena azab? Adil tak Allah mengazab mereka? Maknanya mereka layak tak dapat azab 104 dengan 103? Dekat sini kita dapat jawapan bahawa mereka tak ada alasan lagi kata mereka tak datang Rasul. Tak ada. Sebab apa? Sebab dalam ayat ni Allah kata, ayat-ayat tu kan selalu dibacakan kepada kamu. Maknanya mereka dengar. Mereka pernah tahu. Maknanya Rasul telah dihantar kepada mereka. Okay, dekat sini. Okay, jelas tuan-tuan puan dapat? Okay. Dalam masa yang sama, kita dapat belajar dekat ayat ni, siapa yang bacakan ayat Quran tu? Siapa yang bacakan? Dibacakan. Rasul baca. Rasul yang baca. Okay. Dekat sini kita dapat belajar juga bahawa Al-Quran ni juga kita kena bacakan, kita kena sampaikan. Faham tak maksudnya? Kita kena bacakan dan kita kena sampaikan. Carilah ruang untuk kita baca ayat Quran. Sebab kita dah tahu ayat Quran tu. Nabi dia tahu ayat Quran tu. Maka dibacakan tu bukan mesti kena baca berlagu, nak kena belajar lagu Bayati, semua tu tak perlu. Cukup kita baca sampaikan, ni mak nak habakkan hang sikit ni, kata contoh, nak bagi tahu. Ni nak pesan satu perkara. Allah kata, kita bacalah tu. Kita sampaikan tu, maksudnya kita baca. Seperti mana Nabi telah membaca kepada mereka. Ustaz, yang ni yang maksud tilawah tu kan Ustaz? Yalah. Salah tu. Ya. Dia panggil tilawah. Ustaz. Okay. Okey. Jelas ya? Okey. Kenapa kenapa pertanyaan ini juga kenapa pertanyaan ini juga ditanya pada ayat 105 ni? Dia ada kaitan juga dengan yang sebelum ni kan mereka minta nak balik semula, nak hidup kan? Mereka kata apa? Mereka kata kami nak buat la'alli a'malu salihan, kami nak buat amal-amal yang salih. Jadi Tuhan nak bagi tahu pada kita bahawasanya engkau masih dekat dunia tu dah tak percaya dah dah terlalu sangat kata Quran ni dusta, Quran ni tipu, engkau tak ambil peduli. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala nak ingatkan kepada mereka bahawa mereka itu dekat dunia dulu memang tak percaya kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sehingga kan mereka abaikan ayat Quran. Jadi apabila mereka mengabaikan
ayat Al-Quran, sedangkan ayat Quran tu mengandungi petunjuk, itu yang menyebabkan mereka tak kisah. Mereka buat dosa je lah, tak peduli amal-amal. Apabila mereka banyak buat dosa, terutama kesyirikan, maka apabila timbang dalam timbangan, seperti ayat nombor 103, sudah pasti jawapan dia apa? Amal baiknya lebih ringan daripada amal dosanya. Kenapa boleh sampai mereka rugi? Khasiru anfusahum. Kenapa mereka boleh sampai rugi, jadi orang yang rugi? Pasal dekat dunia tak buat amal. Kenapa tak nak buat amal baik? Kenapa tak ambil peluang buat amal banyak? Dia ada sebab. Antaranya, kalau kita nak kaitkan dengan ayat yang nasab tadi tu, kerana mungkin mereka berfikir, nanti anak aku boleh tolong, nanti pakcik aku boleh tolong. Pasal nasab tadi, satu bab. Dan kalau kita baca pada ayat ni juga, ada dikaitkan dengan apabila mereka dah dustakan isi kandungan Quran, jadi apa yang mereka akan buat dekat masa hidup? Mereka berpandukan kepada apa? Mereka takkan ikutlah ajaran Quran tu. Sedangkan ajaran Quran ajak buat amal soleh. Jadi apabila mereka tak fikir tentang akhirat, mereka tolak akhirat. Jadi mereka tak akan fikirlah nak amal apa nak buat ke akhirat, nak amal apa nak buat akhirat. Mereka tak fikir. Itulah di antara kenapa Allah menyebut dekat sini fakuntum biha tukadzibun. Kau terus menerus mendustakannya. Jadi inilah kunci kepada kenapa amal baik kamu itu sangat kurang daripada amal buruk kamu. Kerana kamu mendustakan ayat-ayat Quran. Mendustakan ayat Quran itu telah disampaikan kepada kamu. Tapi kamu je yang tak percaya. Jadi salah satu isi kandungan Al-Quran adalah mengingatkan tentang hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu telah merugikan diri sendiri. Rasul telah baca kepada kamu, Allah hantar Rasul ke kamu, tapi kamulah yang menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujung pengisian kita pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi bagaimana penyesalan ataupun kita kata pengakuan daripada soalan 105 ni. 105 ni kan dia adalah pertanyaan dalam nada untuk mengazab mereka. Tapi mereka jawab. Mereka jawab pada ayat nombor 106. InsyaAllah kita sambung nanti minggu hadapan. Minggu hadapan mungkin nanti saya susun balik sama ada nak teruskan pukul 10 atau 10.30. Nanti saya akan kemaskinikan balik. Saya mohon maaf atas perubahan jadual daripada jam 10 terus kepada jam 10.30. Ini adalah daripada pihak saya, tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf atas kelewatan, bukan daripada pihak Ahsanul Amalah. Okey, itu saja daripada saya. Ada apa-apa pertanyaan? Ya, ada persoalan? Tak ada Ustaz, jelas, sangat jelas. Ustaz sama tak golongan golongan yang dibaca dengan golongan yang membaca tetapi dia tak faham? Okey. Golongan yang membaca dengan golongan dibacakan. Tapi dia tak faham. Saya nak kena jelaskan lagi tu Ibu soalan tu. Okey, kan macam yang ni, okey, kumpulan ni jelas dia dibacakan ayat-ayat Quran, tetapi dia mendustakan ayat tu. Lagi satu kumpulan dia baca, tetapi dia tak faham pun ayat-ayat dia baca. Jadi dia tak boleh melaksanakan segala perintah dan garis panduan dalam Al-Quran. Macam mana? Dia orang ni dua-dua masuk neraka ke? Okey. Kalau soalan tu, okey begini.
Kalau dia baca, dia tak faham, menyebabkan dia meninggalkan apa yang Allah suruh, dia buat apa yang Allah larang, jawapan dia adalah bergantung kepada yang timbang amal tu. Formula dia timbang amal. Okey, jika amal baiknya, jika amal baiknya lebih banyak, syurga dia. Tapi kalau amal buruknya, dia akan masuk neraka. Okey. Masuk neraka di sini dia bergantung kepada dosa yang dia buat. Jika dia baca Quran, dia tak faham sehingga menyebabkan dia jatuh dalam kekufuran, dia jatuh dalam kesyirikan, maka dia kekal dalam neraka. Tapi kalau dia baca Quran, dia tak faham, dia tak dapat tunaikan perintah Allah, dosanya pula lebih banyak daripada pahalanya, sudah pasti dia akan masuk neraka bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Tetapi dia tetap akan diazab mengikut tahap dosa-dosanya. Ayat yang kita baca tadi itu memang kekal dalam neraka sebab ada pada perbuatan tukadzibun, mendustakan. Dia, kalau kita belajar, salah satu amal yang boleh menjatuhkan seseorang itu kepada ciri-ciri kafir. Dia menjadi orang kafir, salah satu cirinya adalah at-takdzibu, iaitu mendustakan. Ada orang dia tak mendustakan tapi dia berpaling, itu al-i'rad. Dalam kes tadi itu mereka tukar dibun, mereka selalu kata isi kandungan Quran itu tidak benar. Jadi ayat tadi itu dia merujuk kepada orang yang kekal di dalam api neraka. Ada orang dia faham Nabi baca, tapi dia berpaling, dia tak ambil peduli. Okey, jadi ayat yang kita sebut tadi itu memang Nabi terang sampai faham. Lepas tu dia bagi tilawah. Okey. Ya. Maknanya macam Puan Nuaini tanya tadi tu, dia boleh termasuk dalam orang yang macam Allah cakap dalam surah Muhammad ayat 24 tak? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maknanya dia berpaling tu dia tak peduli, dia tak mau dengar, dia tak mau perhati, dia tak mau tadabbur Quran. Sebab tu dia tak faham. Sedangkan ni perintah Allah kepada kita supaya tadabbur, supaya memahami Al-Quran macam kita sedang belajar sekarang. Jadi kunci dia ilmu tu penting, kena cari. Ya. Jadi maksudnya ialah dalam situasi kita sekarang, suasana kita sekarang, ada juga yang tak faham Quran. Ngaji Quran pun tak faham. Tapi dia salat tak? Salat. Jadi maksudnya banyak macam tu Ustaz. Banyak kita dulu pun macam tu, macam keluarga kita dulu orang tua dulu dia orang tak faham pun benda ni, tapi dia beramal lah, dia ikut apa ulama cakap yang baik tu dia ikut macam tu, cuma dia tak dapat kefahaman lah macam tu. Ya, jadi kita kena letak satu kayu pengukur kita. Kita katakan bahawa kita menggalakkan orang tadabbur, bukan kita nak membuat justifikasi bahawa siapa yang baca Quran tak faham, kita boleh kata dia itu neraka ke, tak ada. Bukan mereka tak buat amal, sebab ramai juga dekat Malaysia ni tak pandai baca Quran pun, tapi dia tetap buat benda yang baik sebab dia ada orang yang menyampaikan. Cuma kita yang belajar tadabbur ni, nak faham Quran itu sebenarnya kita nak menyempurnakan kesemua yang Allah kehendaki. Jadi dia beza orang yang faham dengan orang yang tak faham. Tapi tidak semestinya dia tidak faham bermaksud dia mengabaikan tanggungjawab. Sebab ada saluran lain. Sebab ada saluran guru-guru. Tetapi dari sudut tanggungjawab kita kepada Al-Quran itu, salah satunya adalah pada
memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kerana ayat Quran itu sendiri dia jadi ibadah dah. Dia sudah menjadi ibadah. Jadi kalau kita baca tak faham, berbeza dengan orang baca yang faham. Jadi sudah pasti amalnya itu gaya pembukunya tak sama. Allahu Ta'ala a'lam. Ya, silakan Kak. Alhamdulillah, kita pun dah lewat dah 12-3 minit dah. Masa-masa nak masuk dapur Ustaz. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khair kepada Ustaz dan semua jemaah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.